Hai semua, adakah anda semua sudah bersedia untuk kita teruskan dengan bahagian 2 bagi topik jadual berkala unsur moden? Jom kita belajar sama-sama. Dalam topik ini, kita akan belajar untuk melukis susunan elektron unsur. Tapi sebelum itu, ada beberapa perkara yang anda perlu tahu. Yang pertama adalah struktur atom. Atom terdiri daripada bahagian tengah yang kita sebutkan sebagai nukleus, dan untuk pengetahuan semua, nukleus sebenarnya terdiri daripada proton dan neutron. Di sekeliling nukleus terdapat petala elektron, di mana petala pertama hanya boleh memuatkan maksimum 2 elektron. Petala yang kedua boleh memuatkan 8 elektron. Dan petala yang ketiga boleh memuatkan maksimum 18 elektron. Tapi ingat, untuk unsur-unsur dan atom-atom yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20, maksimum tetap hanya 8 elektron. Okey, perkara kedua yang anda perlu tahu adalah benda yang cikgu dah pun ajar sebelum ini, bahawa nombor proton merujuk kepada bilangan proton yang terdapat dalam nukleus. Yang ketiga, bagi sesuatu atom yang neutral, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Jadi kalau kita nak ringkaskan yang nombor 2 dan nombor 3 ini, bagi sesuatu atom yang neutral, nombor proton adalah sama dengan bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Mudah sahaja, iaitu sekiranya nombor protonnya adalah 10, bilangan proton pun 10, bilangan elektron pun 10. Yang keempat adalah nombor nukleon bersamaan dengan bilangan proton tambah bilangan neutron. Bermaksud nombor nukleon merujuk kepada apa yang terdapat dalam nukleus. Kerana nukleus merupakan terdiri daripada proton dan juga neutron. Baik, sekarang kita dah tahu beberapa syarat ini, kita bolehlah melukis susunan elektron. Katakan sekarang kita nak lihat untuk atom aluminium. Jadi, memandangkan ini merupakan susunan elektron, sudah tentu kita kena kenal pasti berapa bilangan elektron yang hadir. Tetapi kita dah pun belajar sebelum ini bahawa maklumat tentang bilangan elektron tidak terdapat pada unsur itu. Jangan bimbang, kita hanya perlu rujuk kepada nombor proton. Kerana cikgu sudah pun cerita, bagi atom yang neutral, nombor proton sama dengan bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Jadi, bilangan elektron bagi atom aluminium adalah 13. Jadi, kita nak lukis, kita mulakan dengan nukleus dan kita akan tuliskan simbol bagi aluminium. Seterusnya, kita akan lukiskan petala elektron. Ingat, petala yang pertama hanya boleh memuatkan maksimum 2 elektron. Jadi, memandangkan kita ada 13, kita akan lukiskan dulu 2 elektron. Baik, jadi tinggal berapa lagi elektron yang perlu dilukis? 13 tolak dengan 2 yang kita dah lukis, masih berbaki 11. Jadi kita lukis pula petala elektron yang kedua. Ingat, petala yang kedua maksimumnya adalah 8 elektron. Jadi kita akan lukis maksimum 8 elektron. Setelah kita lukis 8 elektron, tinggal baki berapa lagi elektron? Jadi 11 tolak 8, masih lagi ada 3 elektron yang perlu dilukis. Maka, lukiskan petala yang ketiga dan lukiskan 3 elektron. Jadi inilah susunan elektron bagi atom aluminium. Susunan elektron atom aluminium juga boleh ditulis dalam nombor. Iaitu kita lihat bagi petala yang pertama, elektronnya adalah 2.
Bagi petala yang kedua, elektronnya ada 8. Manakala petala yang ketiga mengandungi 3 elektron. Maka ini merupakan susunan elektron bagi atom aluminium. Daripada maklumat ini, kita juga boleh mengetahui kala dan kumpulan bagi unsur aluminium, di mana bilangan petala ini merujuk kepada kala. Memandangkan ada 3 petala yang berisi elektron, maka aluminium terletak di kala 3. Bilangan elektron di petala terluar pula merujuk kepada kumpulan. Jadi lihat, petala yang terluar mengandungi 3 elektron. Maka aluminium terletak di kumpulan apa? Rujuk jadual ini ya. Sekiranya bilangan elektron terluar adalah 1, ianya terletak di kumpulan 1. Sekiranya bilangan elektron terluar adalah 2, maka ianya terletak dalam kumpulan 2. Tapi ingat, bagi kumpulan 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, kumpulannya akan berbeza, iaitu dia dah menjadi 13 dan bukannya 3. Sekiranya ada 4 elektron terluar, maka kumpulannya adalah kumpulan 14. Kumpulan 15, 16, 17 dan akhirnya 18. Jadi dalam arti kata yang lain, aluminium terletak dalam kumpulan 13 dan kala 3. Kenapa 13? Rujuk bilangan elektron di petala terluar. Dan kenapa kala 3? Rujuk berapa petala yang berisi elektron. Sekarang kita akan lihat 2 lagi contoh untuk melukis susunan elektron. Yang pertama, kita lihat untuk unsur litium. Jadi kita tahu daripada maklumat yang diberikan, litium mempunyai nombor proton 3. Ingat, cikgu dah pun ajar bahawa nombor proton bagi atom yang neutral adalah sama dengan bilangan proton dan juga bilangan elektron. Dalam erti kata yang lain, litium mempunyai 3 elektron. Jadi kita mulakan lukisan dengan melukis dulu nukleus. Jangan lupa tuliskan simbol bagi litium iaitu Li. Kita akan mulakan dengan petala elektron yang pertama. Ingat, petala elektron yang pertama hanya boleh memuatkan 2 elektron maksimum. Memandangkan litium mempunyai 3 elektron, maka kita boleh lukiskan 2 elektron dalam petala yang pertama. Jadi masih lagi ada 1 elektron yang perlu dilukis. Jadi kita teruskan dengan petala elektron yang kedua dan isikan dengan baki 1 lagi elektron. Jadi inilah susunan elektron bagi atom litium, di mana ianya juga boleh ditulis sebagai 2, 1, di mana 2 merujuk kepada bilangan elektron dalam petala pertama dan 1 merujuk kepada bilangan elektron dalam petala yang kedua. Dan daripada maklumat ini, kita boleh tentukan kedudukan litium dalam jadual berkala, di mana bilangan petala merujuk kepada kala, manakala bilangan elektron di petala terluar merujuk kepada kumpulan. Dalam erti kata yang lain, litium terletak di kumpulan 1 dan kala 2. Lihat pula untuk contoh yang seterusnya, iaitu kalsium mempunyai nombor proton 20. Bagi yang masih keliru, ingat ya, nombor yang lebih kecil merujuk kepada nombor proton. Dan ini menunjukkan bahawa bilangan elektron dalam kalsium juga 20. Kita lukiskan dulu nukleus. Kita tuliskan simbol bagi kalsium dan mulakan dengan petala elektron yang pertama. Memandangkan kalsium mempunyai 20 elektron, kita akan mulakan dengan 2 elektron yang pertama. Kemudian, masih lagi ada 18 elektron yang perlu dilukis. Jadi kita teruskan dengan petala yang kedua.
ingat petala elektron yang kedua boleh memuatkan maksimum 8 elektron sahaja. Jadi kita akan isikan dengan 8 elektron, masih berbaki 10. Kita terus melukis petala yang ketiga. Jadi berapa bilangan elektron yang boleh muat dalam petala yang ketiga? Ingat, bagi atom-atom yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20, maksimum masih lagi boleh isi 8 elektron sahaja. Jadi kita isikan dengan 8 elektron dan masih ada baki 2 elektron. Jadi kita teruskan dengan petala yang keempat untuk melukis baki 2 lagi elektron. Jadi inilah susunan elektron bagi atom kalsium yang juga boleh ditulis sebagai 2882, di mana 2 merujuk kepada bilangan elektron dalam petala pertama, 8 merujuk kepada bilangan elektron dalam petala kedua, 8 yang seterusnya bilangan elektron dalam petala yang ketiga, dan petala keempat mempunyai 2 elektron. Dan dari sini, kita boleh tentukan kedudukan kalsium dalam jadual berkala, iaitu bilangan petala ialah kala, manakala bilangan elektron di petala terluar merujuk kepada kumpulan. Dalam erti kata yang lain, kalsium terletak di kumpulan 2 dan kala 4. Uji kendiri 1. Jadi sekarang kita akan jawab satu soalan. Tulis dan lukiskan susunan elektron bagi unsur-unsur berikut. Jadi kita ada 4 unsur yang berbeza. Beryllium, boron, neon dan sulfur. Jadi untuk jawab soalan ini, cikgu minta semua untuk pause atau hentikan dulu video ini buat seketika. Cari jawapannya. Jawapan akan diberikan selepas ini. Selamat mencuba. Cikgu harap semua berjaya untuk menulis dan melukis susunan elektron bagi keempat-empat unsur. Jadi kita lihat jawapannya. Kita mulakan dulu dengan beryllium. Sebaik-baiknya kita tuliskan dulu dia punya susunan elektron dan barulah kita akan lukis. Jadi beryllium mempunyai 4 elektron, maka susunan elektronnya ialah 2, 2. Bermaksud 2 elektron dalam petala pertama dan 2 elektron dalam petala yang kedua. Ini menunjukkan bahawa beryllium terletak di kumpulan 2 dan kala 2. Jawapan bagi boron, memandangkan boron mempunyai 5 elektron, susunan elektronnya ditulis sebagai 2, 3. Iaitu 2 elektron dalam petala pertama dan 3 elektron dalam petala yang kedua. Maka boron terletak di kumpulan 13 dan kala kedua. Neon mempunyai 10 elektron dan susunan elektronnya ialah 2, 8. Iaitu 2 elektron dalam petala yang pertama dan 8 elektron dalam petala yang kedua. Neon terletak di kumpulan 18 dan kala 2. Sulfur mempunyai 16 elektron, maka susunan elektronnya ialah 2, 8, 6. Di mana 2 elektron dalam petala yang pertama, 8 elektron dalam petala yang kedua, dan 6 elektron dalam petala yang ketiga. Maka sulfur terletak di kumpulan 16 dan kala 3. Bagi yang berjaya melukis susunan elektron bagi keempat-empat unsur ini, tahniah cikgu ucapkan. Seterusnya, kita lihat pula pembentukan ion positif dan ion negatif. Anda perlu tahu bahawa kebanyakan atom tidak mempunyai susunan elektron yang stabil. Maka, kesemua atom-atom ini cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Jadi bagaimana susunan elektron yang stabil dapat dicapai? Ada 2 cara, iaitu sama ada mencapai susunan elektron duplet ataupun susunan elektron oktet.
Apa yang dimaksudkan dengan duplet dan oktet? Duplet di sini merujuk kepada dua elektron pada petala pertama. Jadi, sekiranya ia mempunyai dua elektron pada petala pertama, ianya sudah pun mencapai susunan elektron duplet. Ingat, ini hanya untuk unsur yang hanya mempunyai satu petala elektron. Bagi unsur-unsur lain yang mempunyai lebih daripada satu petala elektron, maka ia perlulah mencapai susunan elektron oktet, iaitu mesti mempunyai 8 elektron pada petala terluar. Jadi bagaimana susunan elektron duplet dan oktet dapat dicapai? Ianya adalah dengan menderma elektron ataupun menerima elektron. Sekiranya unsur itu menderma elektron, ianya akan membentuk ion positif. Jadi ion positif ini merujuk kepada atom logam. Dan sekiranya unsur itu menerima elektron pula, ianya akan membentuk ion negatif yang merujuk kepada atom bukan logam. Sekarang kita akan belajar tentang pembentukan ion positif. Kita ada unsur litium di mana nombor protonnya adalah 3. Kita sudah pun belajar bagi atom yang neutral, nombor protonnya adalah sama dengan bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Ini bermaksud litium mempunyai 3 elektron. Jadi kita akan mulakan dengan melukis susunan elektronnya, iaitu lukiskan dulu nukleus dan petala yang pertama. Ingat, petala elektron yang pertama hanya boleh memuatkan 2 elektron sahaja. Jadi kita lukiskan 2 elektron, masih berbaki 1. Jadi kita lukis lagi satu petala untuk isikan 1 lagi elektron. Maka inilah susunan elektron bagi atom litium, iaitu 2, 1. Di mana 2 elektron dalam petala yang pertama dan 1 elektron dalam petala kedua. Lihat petala terluar. Kita dapati bahawa ianya masih lagi belum stabil, iaitu tidak mencapai susunan elektron duplet mahupun oktet. Maka ia perlulah menderma ataupun menerima elektron. Jadi, apa yang akan berlaku? Adakah atom litium akan menerima elektron ataupun menderma elektronnya? Untuk itu, kita lihat kepada atom, iaitu atom litium sekarang merupakan atom logam. Ingat, atom logam cenderung untuk menderma elektronnya. Maka, atom litium akan menderma elektron. Tapi persoalannya sekarang, berapa elektron yang akan didermakan? Jadi, lihat pula kepada bilangan elektron dalam petala paling luar. Ada 1 elektron. Maksudnya, litium akan menderma 1 elektron bagi membentuk ion litium yang bercas positif. Jadi sekarang, ianya sudah pun mempunyai susunan elektron duplet yang stabil. Kenapa positif 1? Kerana atom litium menderma 1 elektron. Kalau sesuatu atom itu menderma 2 elektron, maka casnya akan menjadi positif 2. Kalau menderma 3 elektron, ianya akan menjadi positif 3. Lihat pula contoh yang kedua, iaitu kalsium, di mana nombor protonnya ialah 20. Kita sudah tahu bahawa bilangan elektron dalam unsur kalsium ialah 20. Seperti biasa, kita akan lukiskan susunan elektron bagi atom kalsium. Bermulalah dengan nukleus dan petala yang pertama. Petala pertama akan diisi dengan 2 elektron. Maka berbaki lagi berapa elektron? Masih ada 18. Jadi kita teruskan dengan petala yang kedua, yang mana kita boleh isikan maksimum 8 elektron. Jadi sekarang tinggal pula 10 elektron. Lukis lagi petala yang ketiga.
Dan kita akan lukiskan juga 8 elektron dalam petala ketiga. Ingat, untuk unsur-unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20, petala yang ketiga hanya boleh memuatkan maksimum 8 elektron. Jadi, sekarang masih ada 2 elektron. Jadi, kita akan lukiskan petala yang keempat untuk memuatkan lagi 2 elektron. Maka inilah susunan elektron bagi atom kalsium. 2882. Jadi lihat pada unsur, ini merupakan unsur kalsium yang merupakan logam. Dan cikgu dah bagi tahu sebelum ini, logam cenderung untuk mendermakan elektronnya. Berapa pula elektron yang akan didermakan? Untuk itu, lihat kepada bilangan elektron dalam petala terluar. Ada 2 elektron. Maka, atom kalsium akan mendermakan 2 elektron bagi membentuk ion kalsium yang bercas positif. Jadi, ini merupakan susunan elektron bagi ion kalsium 288, di mana petala terluar sudah pun mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Kenapa casnya positif 2? Kerana atom kalsium telah mendermakan 2 elektron. Sekarang kita akan belajar pula tentang pembentukan ion negatif. Lihat, kita ada unsur fluorin di mana nombor proton bagi fluorin adalah 9. Jadi kita semua sedia maklum bahawa bilangan elektron dalam fluorin adalah juga 9. Seperti biasa, kita akan melukiskan susunan elektron bermula dengan nukleus. Lukiskan petala yang pertama, kita akan muatkan 2 elektron. Jadi, daripada 9 elektron, masih berbaki berapa elektron? Masih ada 7 elektron yang perlu dilukiskan. Maka, kita akan lukiskan petala yang kedua untuk isikan 7 lagi elektron. Inilah susunan elektron bagi atom fluorin, 7, 2. Lihat pada bilangan elektron dalam petala terluar, kita dapati bahawa atom fluorin masih belum mencapai susunan elektron yang stabil. Jadi, bagaimana atom fluorin akan mencapai susunan elektron yang stabil? Adakah dengan menderma elektron ataupun dengan menerima elektron? Untuk itu, kita perlu tahu bahawa atom fluorin merupakan atom bukan logam. Dan atom bukan logam cenderung untuk menerima elektron. Persoalannya sekarang, berapa elektron yang akan diterima? Lihat, di petala paling luar, fluorin terdapat 7 elektron. Jadi, seandainya atom fluorin ingin mencapai susunan elektron yang stabil, iaitu oktet, maka ianya perlu menerima 1 elektron. Jadi, ini merupakan susunan elektron bagi ion fluorin yang bercas negatif, di mana ianya sudah pun mencapai susunan elektron yang stabil, iaitu oktet, di mana di petala paling luar terdapat 8 elektron. Ion fluorin bercas negatif. Ini adalah kerana ianya menerima 1 elektron. Ingat, jika unsur itu menerima 1 elektron, casnya adalah negatif 1. Jika ia menerima 2 elektron, casnya akan menjadi negatif 2 dan seterusnya. Lihat pula contoh yang kedua. Kita ada unsur sulfur yang mempunyai nombor proton 16. Ini bermaksud bilangan elektron dalam atom sulfur ialah 16. Lukiskan susunan elektron bagi sulfur bermulalah dengan nukleus dan lukiskan petala elektron yang pertama. Kita akan muatkan 2 elektron
Dan daripada 16 elektron masih berbaki 14 lagi elektron. Jadi kita teruskan dengan petala yang kedua di mana maksimum ianya boleh memuatkan 8 elektron. Jadi setelah kita lukis lagi 8 elektron, masih ada berapa lagi elektron yang perlu dilukis? Masih ada 6 elektron. Jadi teruskan dengan petala yang ketiga dan lukiskan 6 elektron. Inilah susunan elektron bagi atom sulfur. 2, 8, 6. 2 elektron dalam petala yang pertama, 8 elektron dalam petala yang kedua dan 6 elektron dalam petala paling luar, iaitu petala yang ketiga. Kalau kita lihat petala paling luar, kita dapati ianya hanya mempunyai 6 elektron. Masih belum mencapai susunan elektron yang stabil, iaitu susunan elektron oktet. Jadi, apa yang akan berlaku? Memandangkan ini merupakan atom bukan logam, maka ianya cenderung untuk menerima elektron. Dan untuk mencapai oktet, atom sulfur perlu menerima 2 lagi elektron. Maka terbentuklah ion sulfur yang stabil, iaitu ion sulfur bercas negatif di mana casnya ialah negatif 2. Kenapa? Ini adalah kerana atom sulfur telah menerima 2 elektron. Jadi lihat sekarang pada susunan elektron paling luar, di mana ianya mempunyai 8 elektron dalam petala paling luar. Ianya sudah mencapai susunan elektron oktet yang stabil, di mana sekarang ion sulfur susunan elektronnya ialah 288. Uji kendiri 2. Sekarang kita akan jawab satu lagi soalan. Antara berikut, atom manakah yang mempunyai susunan elektron yang stabil? Tunjukkan pembentukan ion bagi unsur-unsur berikut, iaitu kita ada 4 unsur, barium, natrium, neon dan oksigen. Jadi cikgu minta semua untuk pause atau hentikan dulu video buat seketika dan cari jawapannya. Jawapan akan diberikan selepas ini. Selamat mencuba. Jom kita lihat jawapannya sama-sama. Kita mulakan dulu dengan beryllium, di mana kita tahu bahawa elektronnya ada 4. Sebaik-baiknya tuliskan dulu susunan elektronnya. Jadi 2, 2. Barulah kita akan melukis susunan elektron di mana terdapat 2 elektron dalam petala yang pertama dan 2 elektron dalam petala yang kedua. Kalau anda perhatikan elektron dalam petala paling luar, ianya masih belum mencapai susunan elektron yang stabil. Jadi bagaimana hendak mencapai susunan elektron yang stabil? Beryllium akan mendermakan 2 elektron paling luar untuk membentuk ion beryllium yang bercas positif, di mana cas untuk beryllium adalah positif 2 kerana telah mendermakan 2 elektron. Sekarang, beryllium mempunyai susunan elektron duplet yang stabil. Untuk natrium pula, bilangan elektronnya ialah 11, di mana kita tuliskan dulu susunan elektronnya 2, 8, 1. Dan barulah kita akan melukis susunan elektron, di mana 2 elektron dalam petala yang pertama, 8 elektron dalam petala yang kedua, dan 1 elektron dalam petala ketiga. Sekali lagi, lihat petala paling luar. Hanya terdapat 1 elektron. Seandainya unsur natrium ingin mencapai susunan elektron yang stabil, maka atom natrium akan mendermakan 1 elektron bagi membentuk ion natrium yang stabil.
di mana ion natrium ini bercas positif 1 kerana telah mendermakan 1 elektron. Perhatikan elektron dalam petala paling luar. Terdapat 8 elektron dalam petala paling luar. Ini menunjukkan bahawa susunan elektronnya ialah susunan elektron oktet yang stabil. Bagi neon pula, ianya mempunyai 10 elektron di mana kita tuliskan susunan elektronnya sebagai 28. Lihat, kita akan lukiskan pula susunan elektron bagi neon di mana terdapat 2 elektron dalam petala yang pertama dan 8 elektron dalam petala kedua. Maka neon sudah pun mencapai susunan elektron yang stabil kerana terdapat 8 elektron dalam petala elektron terluar. Ia sudah mencapai susunan elektron oktet. Maka ini merupakan atom yang stabil. Akhir sekali, lihat pula untuk oksigen. Terdapat 8 elektron, maka kita tuliskan susunan elektronnya sebagai 2, 6. Di mana terdapat 2 elektron dalam petala yang pertama dan 6 elektron dalam petala paling luar. Jadi kalau kita lihat di sini, ada 6 elektron dalam petala paling luar. Belum mencapai susunan elektron yang stabil. Jadi, berapa elektron yang perlu diterima untuk mencapai oktet? Oksigen akan menerima 2 elektron bagi membentuk ion oksigen yang bercas negatif, di mana casnya ialah negatif 2 kerana telah menerima 2 elektron. Lihat, oksigen sekarang mempunyai 8 elektron dalam petala paling luar, iaitu susunan elektron oktet yang stabil. Bagi yang berjaya mendapat jawapan yang betul, tahniah cikgu ucapkan.